Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya malam ni walaupun cuaca baik sejuk, tapi saya masih diberi kesempatan untuk datang dan berjumpa dengan abang-abang dan akak-akak dalam kuliah ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati Allah. Rekod saya pada perjumpaan yang lepas, kita telah berkongsi membaca bersama dan mengulang kaji beberapa hukum muka surat 51. Jadi hari ini kita sambung muka surat 52. Surah Ali Imran. Muka surat 52 Surah Ali Imran. InsyaAllah mulai ayat 16 sehinggalah ayat yang ke-22. Muka surat 52. Terlebih dahulu kita membaca bersama-sama, ikut bacaan saya, Surah Ali Imran ayat 16 sehinggalah ayat ke-22 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين
يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Meriwah. Abang-abang, akak-akak telah pun membaca ikut bacaan saya. Kita baca surah Al-Imran ayat 16 sehingga ayat yang ke-22. Di antaranya ada dua tempat yang kita selalu baca dengan tidak melihat. Terutamanya dalam wirid yang panjang, iaitu bagi ayat yang ke-18, kemudian sebahagian ayat yang ke-19. Bagi setengah-setengah sembahyang berjemaah, kadang-kadang imam mengajak wirid yang panjang, terutamanya bagi sembahyang subuh, jikalau tak ada kuliah dan tak ada masalah. Sebab imam tu mengajak untuk wirid panjang sehingga kalau boleh sampai terbit matahari. Itulah asalnya disuruh oleh tabi'in wirid yang panjang subuh. Maka setelah membaca ayatul kursi, disambung dengan amanah rasul, kemudian disambung dengan syahid Allah. Baik, kita tumpu dulu ayat yang ke-18. Dalam ayat yang ke-18 itu ada dua kalimah tauhid, iaitu bagi bacaan la ilaha, la ilaha, la ilaha ni, la ilaha, ini kalimah tauhid namanya, kalimah tauhid, la ilaha. Ada dua kali. Pertamanya selepas syahid Allah, syahidallahu annahu la ilahan. Kemudian di hujungnya la ilaha illa huwal azizul hakim. Baik, dari segi kita melihat kepada bentuk tulisan, atas la itu ada tanda panjang. Yang pertamanya, bagi abang-abang yang dan kak-kak yang ingat tentang hukum bacaan, perintah bacaan, maka setakat yang ingat, bagi sebutan bacaan la itu, apa hukum dia? Setakat yang ingat, la mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil. Memadai, ingat dia sebagai mad jaiz pun memadai lah, sebab munfasil ni hanya ada mad jaiz, iaitu yang di lain kalimah. Maka itu asalnya. Yang kita nak kena mad jaiz munfasil, setengah-setengah ustaz tajwid, guru tajwid, kitab tajwid kata huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Saya sebut dia mad asli, mad asli, bertemu hamzah di lain kalimah. Di lain kalimah.
kepada kita yang mungkin tak mahir bahasa Arab, yang mungkin kita tak begitu mengetahui maksud perkataan, tapi kita mengenali tajwid. Pertamanya dalam bentuk tajwid dia kata hamzah di lain kalimah. Maka apakah yang dimaksudkan hamzah di lain kalimah? Kita sebut alif. Wahai dalam tajwid dikata hamzah, iaitu hamzah. Ingat tak hamzah apa tu? Alif yang berharakat, alif yang ada baris, ada bunyi tu. Siapa nak cuba ingat balik? Hamzah apa? Ya tuan, dah sebut dah rasa macam dengar bunyi-bunyi. Hamzah, orang tua kata hamzah qat'i, hamzah qat'i. Tu yang disebutkan hamzah ni, hamzah. Tapi dia tak sebut hamzah qat'i, sebab ada kalanya mat jaiz ni dia berjumpa hamzah asli, tetapi dia masih dalam satu kalimah. Sebab tu dia katakan hamzah, iaitu hamzah qat'i. Baik, malam ni saya bukan nak berkongsi mat jaiz, tapi saya nak berkongsi bagi sebutan kalimah la itu. La itu asalnya mat asli. Dia asalnya mat asli. Dalam bentuk tajwid mengenali dalam bentuk tulisan, oleh kerana selepasnya hamzah qat'i yang kita dah kenal, dia adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Dan malam ni abang-abang yang dirahmati Allah, kak-kak yang dirahmati Allah, kita ke depan sedikit. Bagi sebutan la itu, yang lebih afdalnya hukum perintahnya adalah mat ta'zim. Pernah dengar kan mat ta'zim? Mat ta'zim. Mat ta'zim ni juga berasal daripada mat jaiz munfasil. Kalau orang kata dia mat jaiz munfasil, betul, jangan kata salah. Tetapi jadi mat ta'zim atas sebab-sebab yang kita nak kongsi malam ni. Bukan semua mat jaiz menjadi mat ta'zim, bukan semua. Hanya ada kalimah-kalimah yang tertentu saja mat jaiz tu menjadi mat ta'zim. Jadi malam ni saya nak ajak kongsi balik. Dulu dah sebut dah, mungkin dah lama dah tak sebut kan. Jadi kita ni semua orang-orang yang dah lama, kebanyakannya dah pencen. Abang Din sahabat saya pun pencen tahun ini kan. Bila dah pencen ni al-maklum sajalah. Kalau tanya dia masa dia kerja JPJ dulu, kalau sekarang tanya dia kerja sana pun dia pun dah lupa sikit dah. Baru 3 bulan dia pencen ke 2 bulan ke, pun dah lupa dah sikit. Tambah kita ni kan, al-maklum sajalah. Sebab itulah Nabi kata menuntut ilmu tu sampai liang lahat. Walaupun ilmu tu ilmu yang kita dah tuntut, mengulang kaji. Jadi mat ta'zim. Baik abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, mat ta'zim ni penting. Sebab kita diperintahkan membacanya dengan mat ta'zim. Apa maksud mat ta'zim? Mat bunyi panjang atau bacaan panjang. Bacaan panjang, ta'zim, pengagungan, mengagungkan. Bunyi panjang, pengagungan dia kata. Pengagungan. Pengagungan. La ni, perkataan la ni, maksud dia tidak atau tiada. Maksud sebenarnya tiada. Kalau kita dengar orang Arab kata la, itu mana tak ada tu, tak ada. Tetapi bagi kali ini, untuk mat ta'zim yang bermaksud bunyi panjang pengagungan, dia hanya berlaku apabila mat asli kalimah la. Itu yang pertama. Mat asli kalimah la. Ni tak habis lagi nah.
Ini baru saya nak terangkan separuh-separuh. Mad asli, berlakunya mad ta'zim adalah apabila mad asli kalimah la. Dia khas untuk kalimah la aja. Mad asli kalimah la dalam kalimah tauhid. Yang ni yang penting. Dalam kalimah tauhid. Dalam kalimah tauhid. Maksudnya mad asli kalimah la dalam kalimah tauhid. Maka la itu dibaca dengan mad ta'zim. Kalimah tauhid, inilah dia, la ilaha ni. Kan asyhadu an la ilaha illallah. Semua kalimah la ilaha adalah kalimah tauhid. Maka semua sebutan la, ni bukan wai nah. Saya silap faham tak. Nanti nak tengok tutai. Wai ke? Apa tu nah? Nasib baik tok bila nyokong. Maknanya mad asli kalimah la dalam kalimah tauhid. Itu saja khas dia menjadi mad ta'zim. Kalau ada kalimah la juga selepasnya adalah hamzah qat'i, tapi bukan kalimah tauhid, maka itu bukan mad ta'zim. Sekali lagi kita bagi contoh dia. Jadi abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, bila kita baca kalimah la dalam kalimah tauhid, maka kita semua dituntut untuk membacanya la itu. Yang asalnya mad asli 2 harkat, tetapi dipindah kepada mad jaiz 4 harkat. Tetapi bila kita baca dalam kalimah la ilaha, dia jadi mad ta'zim. Maka yang paling baik dibacanya adalah 6 harkat. 6 harkat. Tapi kalau baca 4 harkat pun sah. Baca 2 harkat pun sah. Kenapa 2 harkat pun sah? Kalau orang tanya, kita nak kena habar jugalah. Baca 2 harkat batal ke tidak? Tak batal. Sebab dia asalnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita sudah maklum. Kalau ikut semua qiraat, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Mana kalau baca 2 harkat pun sah. Tetapi tidak sempurna dalam qiraat Imam Asim. Bagi kita, la selepasnya hamzah qat'i, dia mad jaiz munfasil. Tetapi bagi kalimah la ilaha, kalimah tauhid, maka la itu menjadi mad ta'zim. Dan bacaan yang paling dituntut adalah 6 harakat. Sebab itu dalam ayat yang ke berapa tu? 2 kali la itu, abang-abang yang dirahmati Allah, kak-kak yang dirahmati Allah, kalau boleh la itu dibaca dengan panjang, 6 harakat. Saya tak pastilah, ni saya tanya je. Kalau nak jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa. Masjid ini kalau sembahyang subuh yang tak ada kuliah subuh, imam bawa wirid, termasuk dah ayat ini. Ada kan? Yang tu lah yang penting dia. Bila kita baca berjemaah, kita jaga diri masing-masing. Sebab ada orang baca begini, dia nak cepat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, 2 harkat dia. Tak batal. Saya ulang balik nah, tak batal. Tetapi tidak mengagungkan kalimah tauhid itu. Itu maksudnya. Itu sebab dia panggil mad ta'zim. Mad pengagungan. Yang dituntut kita baca la panjang tu kerana nak mengagungkan kalimah tauhid itu. Kita menafikan tiada Tuhan. La tu tiada Tuhan kan. Tapi kita menafikan tiada Tuhan. Kita mengekalkan pengagungan Tuhan itu memang ada. Untuk nak memastikan hati kita mengatakan Tuhan itu ada, maka dituntut la tu kita tekankan panjang, betul-betul bersungguh-sungguh. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaila. Tapi saya ulang sekali lagi, baca 4 harkat pun tak batal, baca 2 harkat pun tak batal. Cuma kita tidak mengagungkan tentang kalimah tauhid,
kita tak menekankan, nak nunjukkan kita ni sebenarnya tak percaya tiada Tuhan. Kita pegang memang Tuhan tu ada. Cuma kalimat tauhidnya la ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ada 2 kali la ini dalam ayat yang sama. Jadi kalau boleh kita sama-sama jagalah, sama-sama jaga. Baik. Cuba abang-abang baca wa ilahukum, satu ayat je. Baca wa ilahukum. Pelan-pelan. Kan? Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa. Maka samalah. Memang itu ayat tauhid tu. Dia mengenai dengan ayat kedudukan Allah aja. Maka sama juga. Walaupun dia asalnya adalah mad jaiz munfasil, tetapi balik kepada perintah yang paling afdal, dia menjadi mad ta'zim. Tapi bukan mustahil juga. Ramai yang baca hanya dengan 2 harakat. Masih tak batal. Tetapi tidak sempurna lah. Kita seperti tidak langsung ada perasaan nak mengagungkan kalimah tauhid itu. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahman, kan? Kemudian ujungnya tu saya sentuh sajalah. Sebab masih ada yang orang baca silap. Hujungnya Nir Rahim ke Nur Rahim. Yang kita baca wa ilahukum tu. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahman. Nir ke Nur? Nur ke Nir? Baik, buka muka surat 24. Sebab itu adalah ayat Al-Quran yang kita tak boleh langsung mengubah bunyi baris dia. Jadi muka surat 24 di bawah sekali. Baik, yang mana yang tak pasti, kadang-kadang ikut orang sebelah baca, malam ni kita pastikan sendiri. Itulah dia ayatnya, maka dia adalah nun. Maka jangan ni, jangan ni. Siapa baca ni salah, kesalahan jali, berdosa, mengubah bunyi asal. Maka dalam ayat ini, la ilaha, itu adalah kalimah tauhid. Maka bagi la itu asalnya mad jaiz munfasil, tetapi dituntut membacanya dengan mad ta'zim. Paling baik adalah 6 harakat. Sama ada dalam wirid atau dalam tahlil atau dalam apa-apa juga, bila abang-abang kak-kak baca, kita bacalah dengan panjang, Tambah pula kita kadang-kadang baca tak melihat Quran bagi wa ilahukum ni. Dalam wirid mana ada tengok Quran, kan? Dalam tahlil pun kita tak tengok Quran. Jadi malam ni saya kongsi. Tapi jangan bila orang tu baca 2 rakaat, kita kata dia, oh salah, tak boleh. Jangan. Saat lagi dia habor balik kat kita, mana pula tak bolehnya, dia asyik majaiz. Cuma kita kata yang paling baik adalah 6 harakat. Tanda kita membesarkan akan kalimah tauhid itu dengan mengagungkannya. Maka disebutkan mad ta'zim. Baik, selepas kita baca ayat ini, kita baca pula ayat kursi. Cuba abang-abang kak baca ayat kursi pelan-pelan. Banyak kali dah saya kongsi ayat kursi ni, tapi malam ni kongsi lagi. Tak payah baca babih. Permulaan ayat kursi itu cukuplah. Baik, buka muka surat 42. Saya kongsi sekali lagi, kalau kita balik ke rumah, kita nak suruh isteri yang mana ada isteri, nak tengok di mana letaknya itu kursi, kita boleh habur sambil jalan je. Buka muka surat 42.
Kalau anak yang kita suruh buka, dia pun cari muka surat 42, buka betul. Dia kata, handai ayahku ni. Muka surat pun ingat. Oh, padahal yang tu je kita ingat pun. Jadilah. Jadi bila kita baca muka surat 42 itu, Ayatul Kursi. Ayat itu ayat tentang kekuasaan Allah, kedudukan Allah. Maka sememangnya dimulakan dengan Allahu la ilaha. Maka la ilaha, kalimah tauhid. Maka la itu automatik. Dianya adalah bacaan yang sepatutnya kita tekankan, mengagungkannya. Maka bacalah dia dengan panjang. Baik, apa salahnya keberkatan kuliah kita baca Ayatul Kursi bersama, ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Rewah. Tak dinafikan. Mohon maaflah, saya ni buat tuduhan saja. Tak dinafikan. Ada orang yang baca hari-hari Ayatul Kursi, tapi masih ada satu dua tempat tak betul. Terutamanya dari segi hukum lah. Perintah yang panjang, yang dengu dan sebagainya. Walaupun hari-hari baca. Puncanya, dia hanya baca mengikut kepada baris dan huruf. Jadi abang-abang, kakak yang dirahmati Allah, salah satu kaedah mudah untuk kita nak baca dengan baik, setiap hari kita buka Ayatul Kursi ni depan, kita baca dia berulang-ulang dengan syarat telinga kena dengar. Telinga kena dengar yang kita baca tu. Sebab ada orang baca hari-hari Quran, tapi dia baca macam sahabat. Dia pun tak dengar apa yang disebut. Maka kita bagi baca, kita dengar. Lepas tu lama-lama kita tutup Quran, kita try baca. Maka akan terngiang-ngiang yang kita baca tadi tu. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau hari-hari kita try, insya-Allah. Kemudian akhirnya kalau yang ada isteri, abang yang ada isteri, baca depan isteri, suruh isteri tengok Quran tu, kita baca tak tengok. Yang
yang kak ada suami, suruh sama. Ataupun suruh anak. Jadi kalau kita baca tak tengok, isteri cek. Dia akan habar lah, situ tu kena panjang. Sebab ada tanda panjang. Contoh, kalau dia tak kena hukum pun ada tanda panjang. Itu salah satu kaedah yang paling mudah lah. Untuk kita membetulkan bacaannya. Baik. Bagi la'i. Yang ni, contohlah ni. Tak kira I ke A ke? Katalah A. Dia la ni mat asli juga sama. Bagi kalimah la. Selepasnya juga adalah hamzah qat'i. Maka ini mat jaiz. Tetapi kalau selepas alif tu bukan kalimah tauhid ini, maka dia bukan mat ta'zim. Jadi saya ulang balik. Mat ta'zim hanya bagi kalimah la ilaha. Lain daripada itu, kalau kalimah la'a ke la'i ke, dia mat ta'zim juga. Dia mat juga panjang. Ini bukan mat ta'zim. Sebagai contohnya, yang banyak ada, saya tengok surah Al-Kafirun. Tengok surah Al-Kafirun. Baik, ikut bacaan saya, kita baca bersama-sama surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Rewah. Maka di awal ayat 2, 3, 4, 5 tu semua la'a. La'a. Mat jaiz munfasil. Jangan pula kita kata itu juga mat ta'zim. Bukan. Dia bukan mat ta'zim. Dia kekal dia mat jaiz munfasil. Sebab dia bukan kalimah tauhid. Dia hanyalah penafian. Bermaksud penafian. Ada ustaz menyebutnya sebagai mat tabri'ah. Ada juga ustaz menyebutnya sebagai mat balaghah. Mat penafian. Itu mat penafian. Bunyi panjang menafikan. Tapi bukan semua dia jadi mat tabri'ah itu. Dia penafian yang sungguh-sungguh. Tidak yang sungguh-sungguh. Macam wala ana'a. Itu mat tabri'ah. Dia memang menafikan sungguh-sungguh. Dan tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Tidak sungguh-sungguh. Itu contoh dia. Ini bukan mat ta'zim. Jadi maksudnya, mat ta'zim bukan maksudnya asal daripada mat jaiz mata-mata. Tetapi dia sebenarnya adalah khas kepada mat jaiz kalimah la ilaha. Iaitu bagi kalimah tauhid saja baru dia jadi mat ta'zim. Dan mat ta'zim ni pentingnya.
Kita menunjukkan kita mengagungkan sungguh akan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebaik-baiknya dibaca dengan panjang. Penutupnya, harian selepas semayang, coba abang-abang istighfar yang panjang. Astaghfirullahalazim. Okey, sambung. Di situ. Itu harian baca. Sahih allazi la ilaha illa. Maka tolong panjangkanlah. Walaupun baca pendek tak salah. Tetapi kita tak bersungguh-sungguh mengagungkan akan tauhid Allah itu. Jadi bila kita istighfar, kita panjangkanlah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa, kan? Agungkanlah. Kemudian selepas itu, kalau dalam wirid berjemaah ke, seorang-seorang ke, had 10 kali tu. Cuba baca had 10 kali lepas tu. Bermula dengan kalimah tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau boleh panjangkanlah, bersungguh-sungguhlah mengagungkannya. Tambah pula nak baca 10 kali. Bila baca 10 kali malas nak panjang, takut lambat. Kita pun baca laju lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tidak bersungguh-sungguh. Padahal kita masih lagi, kebanyakan ustaz kata, jangan ubah lagi tempat duduk. Masih lagi duduk dalam keadaan tawarruk. Punya nak kuatnya kita mengagung akan tauhid itu. Tiba-tiba kita buat cincai-cincai je. Kita cubalah sebaik mungkin. Dan yang paling utama sekali, apabila kita bersyahadah, sama ada kita bersyahadah di luar semayang, lebih-lebih lagi dalam semayang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi masih ada, bukan di sinilah. Di sebelah Papua New Guinea, sana lah. Ada satu kelas kakak tu, dia pandai juga musik saya. Bila saya sebut di sebelah Papua New Guinea, dia pangkat tangan. Ustaz nak tanya, saya ingat nak tanya apa? Ustaz pernah sampai ke sana? Saya pun terkedu lah. Di sebelah sana, dia pun sebut mudah je. Dalam semayang tu sendiri. Bila duduk tahiyat, laju. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sempurna sebab dia adalah rukun. Rukun qauli. Kita ambillah yang paling baik. Panjangkanlah la itu. Samalah ratib. Kan kita ratib tu kan, di hujung majlis tahlil sebelum doa, la ilaha illallah, la ilaha, panjangkanlah sebaik-baiknya. Tapi apakan daya, sudah jadi seperti satu tradisi. Mula-mula gia satu, la ilaha illallah, lepas itu dia naik gia 2, la ilaha illallah, naik gia 3, la ilaha illallah, naik gia 4, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun mungkin tak salah, tetapi kita langsung tak bersungguh-sungguh. Sebab itulah kalimah yang paling agung, la ilaha illallah, mengagungkan akan Allah. Kalau bolehlah, kalau boleh, bukan wajib kan? Bukan wajib. Baru saya nak sebut, baru tengok sini, saya punya catatan. Udah sebut siap-siap, saya sebut terus lah penutupnya. Tok Bilal. Bila sebut azan iqamah ni, tak lain kita tengok muka Tok Bilal. Padahalnya bukan mesti Tok Bilal. Siapa yang azan, siapa yang iqamah. Yang pentingnya, contohnya, cuba dengar saya punya azan. Tang asyhadu an la kan? Cuba dengar lah. Asyhadu an la ilaha illallah.
okey lah kan, sebab la tu dah panjang dah. Tapi kalah dengan lah yang hujung. Kalah dengan lah yang hujung. Lah yang hujung tu man arid disukun. 6 harakat juga kalau ikut asal. Jadi kalau boleh panjang lagi lah. Sebab ada juga, tapi kalau untuk bila sini, untuk bila tempat lain. Sekejap lagi untuk bila sini semua temu azan. Ada yang tempat lain tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. 2 harakat tu kan. Panjangkanlah. Sebab mat lain kita boleh panjangkan. Kenapa mat takzim tak nak panjangkan? Itu yang lebih baik. Tapi masih tak batal. Jangan kata tu apa tu, salah tu. Jangan kata salah. Sebab itu nak menghukum, kena tahu dulu. Jangan terus-terus hukum je. Sebab ada orang belajar tajwid, dia berani menghukum tu imam tu salah. Padahal bukan semua salah. Dia menghukum. Jangan kita terus menghukum lah. Kecuali kita orang yang mahir sungguh-sungguh. Sama lah dengan qamat pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hancur. Apalah salahnya satu-satu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk bila perasaan kan saya sambung 2 kalimah tu. Itu yang lebih afdal. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih afdal, tapi tetap tak salah nah. Sebab kalimah azan dia putus satu. Bagi kalimah untuk iqamah dia kembor-kembor, dua. Kecuali yang ujung sekali je. Sebab dia tauhid satu, la ilaha illallah. Itu yang afdal lah, yang afdal. Macam mana? Ya. Maka dia salah lah. Orang yang azan tu salah. Kita adakah masih nak jawab? Masih sunat untuk kita. Kita jaga diri kita je. Mungkin kita dengar je kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, kan contoh lah kan. Masih sunat untuk kita, tapi jangan jawab macam dia sebut lah. Kita jawab ikut yang betul. Baik, ada soalan terakhir sebelum tutup. Tok bila aku nak tanya? Hari ni sebut Tok bila aja. Sekejap lagi Tok bila buat mesyuarat. Kabukat Azram, bulan depan jangan panggil dah. Duk sebut Tok bila. Tak ada ni, kita sebut secara umum kan, untuk menambah baikkan lagi. Baik, itu sajalah perkongsian pada malam ini. Saya berharap walaupun sedikit, sekurang-kurangnya dapat membantu kita untuk lebih tahsin, lebih memperelokkan bacaan-bacaan, terutamanya dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun maaf macam selalunya kalau ada apa-apa kata-kata saya, terutamanya malam ini saya tuju kepada Tok Bilal lah, pada Tok Imam lah, Khalifah lah dan sebagainya. Maka jika ianya menyentuh dan menyinggung peribadi abang-abang, saya mohon maaf. Jumpa lagi insyaAllah. Kita sudahi majlis dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati